Baik, kembali dalam buletin Awani Khas. Banyak skop dan juga konteks perlu kita terjemahkan di bawah kepimpinan terbaharu Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan pastinya antara perkara-perkara yang menjadi tumpuan adalah berkaitan dengan sektor ekonomi, kesihatan dan juga pendidikan. Dan juga sektor-sektor lain pastinya adalah pengkhususan utama yang perlu diberi tumpuan khusus dalam pembentukan kabinet oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad bersama-sama dengan saya ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Satu sektor dan juga kluster pendidikan adalah pengkhususan utama yang perlu kita lihat dan kita percaya bahawa penjajaran ini perlu dilakukan dan juga perlu dilaksanakan segera memandangkan Malaysia berada dalam situasi pandemik COVID-19. Bila bercakap berkaitan dengan pendidikan, bukan sahaja ia melibatkan pelajar, malah ibu bapa dan juga rakyat secara keseluruhannya. Tambahan pula ia melibatkan guru-guru dan juga warga pendidik khususnya. Bagaimana doktor melihat kepada pelantikan Perdana Menteri yang baharu ini seterusnya memacu dalam kluster pendidikan yang lebih inklusif dan lebih baik selepas ini, doktor? Baik, terima kasih Ihsan. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan Yang Amat Berhormat Dr. Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ini satu pilihan yang tepat yang telah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Teragung. Dan seperti yang saudara Ihsan sebut tadi, sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang terkesan akibat COVID ini. Dan seperti juga kesihatan dan juga ekonomi, ramai yang terkesan ataupun terlibat dengan sektor pendidikan, khususnya di kalangan anak-anak kita seramai 5 juta orang dan jutaan ibu bapa dan juga guru-guru. Jadi tindakan-tindakan segera yang perlu diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang baru sangat diperlukan untuk memastikan bahawa kesinambungan sistem pendidikan kita berjalan terus dan banyak perkara-perkara baru yang perlu diteliti di samping mengambil kira perancangan-perancangan yang telah dilaksanakan di bawah kerajaan yang lama. Dan juga doktor, satu perkara penting untuk kita faham bahawa selepas ini kita perlu menyaksikan satu penstrukturan yang lebih baik, contohnya terutamanya dalam pendidikan, bukan sahaja melihat kepada situasi semasa akibat pandemik COVID-19 tetapi perkara-perkara yang tertangguh selama 2 tahun disebabkan COVID-19 ini, tak kiralah ia melibatkan di peringkat sekolah rendah menengah dan terutamanya di peringkat pengajian tinggi sekalipun. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa kelangsungan ini dapat dijayakan dengan baik dalam tempoh tahun-tahun ke depan, contohnya doktor? Baik, saya ingat perkara pertama yang perlu kita lihat adalah siapakah yang akan jadi Menteri Pendidikan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru. Sebab Menteri Pendidikan inilah orang yang akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan dan juga menambah baikkan sistem pendidikan kita yang terkesan akibat COVID-19 ini. Kita mempunyai ramai sebenarnya calon-calon yang berkualiti untuk diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan kita boleh melihat dari segi latar belakang mereka, dari segi kecemerlangan mereka dan juga semangat yang telah mereka berikan sebelum ini mungkin di masa-masa yang lalu. Baik, perkara pertama yang harus kita lihat dalam menambah baik ataupun memulihkan semula sistem pendidikan kita adalah 3 perkara yang saya rasa perlu kita beri perhatian. Yang pertama sekali adalah yang paling penting adalah untuk kita pastikan bahawa vaksinasi di kalangan guru-guru, pelajar-pelajar, ibu bapa dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Saya ingat di bawah kepimpinan Menteri Pendidikan yang sebelum ini, perkara ini telah dirancang dan insya-Allah sebenarnya kita dalam keadaan yang bergerak dengan baik, iaitu kita mungkin dapat menyelesaikan isu vaksinasi guru dan juga vaksinasi pelajar ini apabila sekolah mula dibuka pada 3 Oktober nanti. Jadi itu perkara pertama yang harus kita ambil kira, yang kita pastikan bahawa semua yang terlibat dalam sektor pendidikan ini mendapat vaksinasi supaya kita dapat membuka semula sekolah kita secara berperingkat-peringkat
dengan mengambil kira keperluan-keperluan mereka untuk kembali ke sekolah. Sebenarnya selepas hampir 41 minggu anak-anak kita tidak ke sekolah, lebih daripada 200 hari secara keseluruhannya, banyak perkara-perkara yang perlu diteliti secara diperhalusi secara detail tentang perancangan untuk kembali ke sekolah pada 3 Oktober nanti. Bukan hanya melibatkan infra sekolah, prasarana dan yang perlu mengikuti SOP, tetapi juga kita harus mengambil kira keadaan pelajar yang keciciran. Kemudian juga keadaan mental, kesihatan mental pelajar-pelajar kita yang terkesan akibat COVID, kehilangan ibu bapa, ahli keluarga dan sebagainya. Dan juga keadaan ahli keluarga sendiri yang mungkin memerlukan kos-kos tambahan apabila anak mereka ingin ke sekolah. Jadi saya fikir sebelum sekolah dibuka pada 3 Oktober nanti, Kementerian Pendidikan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru akan meneliti semua isu-isu ini supaya apabila sekolah dibuka pada 3 Oktober nanti, anak-anak kita lebih bersedia, ibu bapa kita lebih bersedia untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Itu yang pertama, Azan. Yang keduanya adalah jangka sederhana. Kalau tadi jangka COVID, urusan COVID itu adalah jangka pendek yang harus disegerakan. Kita juga harus mula memikirkan tentang perancangan jangka sederhana. Kita tahu bahawa COVID ini telah menyebabkan ramai sekali anak-anak kita tercicir pendidikan mereka. Ramai yang tidak ada hadir dalam PDPR. Ramai anak-anak kita yang terus hilang motivasi, burn out untuk terus belajar. Dan ramai ibu bapa yang sebenarnya putus asa dengan pelaksanaan PDPR ini. Kerana mereka tak dapat memberikan apa yang sepatutnya pada anak-anak mereka, khususnya internet, komputer dan sebagainya. Terutamanya di golongan ibu bapa yang B40 dan juga yang miskin. Jadi dalam jangka masa sederhana itu, perancangan pendidikan kita harus mempunyai satu plan pemulihan sistem pendidikan negara yang mengambil kira isu-isu berkaitan dengan keciciran pendidikan, khususnya anak-anak kita di sekolah rendah di tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, bagi memastikan mereka dapat kembali menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira seperti mana abang-abang atau kakak-kakak mereka sebelum pandemik COVID ini melanda. Kita bimbang kalau anak-anak ini tidak dapat menguasai 3M dengan segera, maka mereka akan berhadapan dengan banyak isu pendidikan apabila mereka meningkat ke darjah-darjah yang seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang perlu kita lakukan adalah jangka masa panjang. Jangka masa panjang ini kita memerlukan satu plan strategik pendidikan yang lebih komprehensif. Mungkin tidak akan dapat dilakukan dalam tempoh yang terdekat ini, tetapi sudah perlu mempunyai idea-idea baru. Bahawa pendidikan masa depan tidak lagi seperti mana kita lalui pada sebelum pandemik COVID. Kita mula perlu memikirkan soal pendidikan digital, pendidikan hybrid. Kemahiran-kemahiran guru perlu dipertambah baikkan, tidak lagi berasaskan kepada kaedah-kaedah konvensional, tapi kaedah-kaedah yang lebih terkini, yang lebih sesuai dengan keperluan digital. Jadi begitu juga dengan penjajaran kurikulum yang baru. Ini semua perkara yang bersifat jangka panjang, selari dengan keadaan semasa, ekonomi semasa, pasaran kerja dan sebagainya. Jadi saya fikir di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini, Menteri Pendidikan khususnya perlu memainkan peranan yang proaktif dalam merancang segala tindakan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Dan juga doktor, tadi doktor menyatakan bahawa lebih daripada 40 minggu ia tempoh yang lama, dan juga perkara yang perlu diselesaikan segera adalah berkaitan dengan vaksinasi warga pendidik dan sebagainya. Apa impak besar sekiranya 40 minggu ini berlanjutan lagi, isu-isu berkaitan dengan vaksinasi tidak dapat dilaksanakan, dan bagaimana kita melihat kepada impak besar ini kepada pelajar-pelajar di Malaysia, doktor? Itu pada saya sesuatu yang sangat kita tidak mahu ia berlaku lah. Sebab 40 minggu itu pun sebenarnya satu jangka masa yang sangat panjang. Malah kita dinyatakan oleh UNESCO dan juga oleh beberapa badan dunia bahawa sebagai negara yang mencatatkan jumlah sekolah yang ditutup yang antara yang terpanjang di dunia, paling lama di dunia. Jadi kita sangat mengharapkan supaya
3 Oktober ini adalah titik mula kepada sistem persekolahan berfungsi semula. Dan kita harapkan vaksinasi ini dapat diteruskan, dijayakan. Saya yakin dengan kekuatan dan juga usaha yang telah ditunjukkan oleh pasukan vaksinasi, mereka telah menunjukkan satu tahap usaha yang cukup cemerlang. Kita harapkan pada 3 Oktober nanti, guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang boleh divaksinkan itu dapat divaksinkan dan mereka mula masuk ke sekolah secara berperingkat-peringkat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika berlaku keadaan di mana endemik, maksudnya akan berlaku kes-kes bersifat lokaliti, maka kita kena mula mempunyai satu sistem pendidikan yang bersedia untuk hybrid. Maksudnya bila berlaku kes-kes di sekolah-sekolah tertentu, sekolah ditutup, kita tidak boleh lagi mengalami seperti mana sebelum ini sekolah ditutup, anak-anak tidak belajar kerana menunggu untuk sekolah dibuka semula. Kita kena terus apabila sekolah ditutup, maka kita melakukan secara hybrid. Kita kena ada plan A dan plan B. Apabila sekolah dibuka, pergi ke sekolah, dan bila sekolah ditutup, kita terus melakukan PDPR. Ini adalah perkara-perkara yang harus dirancang secara teliti oleh pihak kementerian, khususnya pihak JPN dan juga PPD. Jadi saya fikir dalam tempoh sekarang hingga 3 Oktober nanti bukanlah waktu untuk kita berlapang, tapi kita harus bekerja kuat untuk memastikan bahawa persiapan kita, persediaan kita untuk pelajar masuk ke sekolah itu sepenuhnya bersedia, dan kita seboleh-bolehnya tidak lagi mahu melihat anak-anak kita dicutikan kerana keadaan yang tidak terkawal seperti sebelum ini. Doktor melihat ini cabaran besar bukan sahaja kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi juga kepada mungkin Menteri Pendidikan yang baharu ataupun Menteri Pengajian Tinggi yang lain selepas ini? Ya, saya fikir itulah antara mungkin tanda tanya kepada kami dalam bidang pendidikan. Siapakah dia tokoh yang akan menjadi Menteri Pendidikan yang baru? Dan juga Menteri Pengajian Tinggi yang baru. Kalau kita lihat trend sekarang ni, kalau dilihat di Indonesia misalnya, kita lihat Nadiem Anwar, seorang anak muda yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum jadi Menteri Kewangan. Begitu juga di Finland, kita tengok Lynn Edison, berumur 32 tahun telah diangkat menjadi Menteri Pendidikan mereka. Begitu juga di New Zealand. Kita lihat bahawa sudah wujud pemikiran baru bahawa pendidikan ini diterajui oleh tokoh-tokoh politik muda sesuai dengan keperluan dan keadaan semasa yang menuntut bahawa pendidikan ini bukan sekadar kurikulum-kurikulum lama, tetapi sekarang kita bercakap soal kurikulum baru yang dipenuhi dengan inovasi tentang digitalisasi, tentang gig ekonomi dan sebagainya. Jadi kita sudah lihat, dan kita sebenarnya bukanlah perkara baru. Kalau kita lihat pada tahun 1960 dulu, Tengku Abdul Rahman pun telah melantik Ketua Pengarah Pelajaran waktu itu, Dr. Aminuddin Baki, yang pada waktu itu berumur 36 tahun. Jadi kita juga mempunyai sejarah yang hebat berkaitan dengan pendidikan ini, di mana anak-anak muda, tokoh-tokoh politik muda, proporsional muda telah diberi kepercayaan yang begitu tinggi oleh kerajaan untuk memimpin satu sektor yang sangat penting, itu sektor pendidikan.